Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi pengarah program untuk Muslim, seterusnya kepada pengurus bahagian tarbiyah Akademi Ikatan Muslimin Indonesia, Ketua Biro Dakwah Ikatan Muslimin Indonesia Jawaban Perak Ustaz Zamri bin Hashim, seterusnya kepada ikhwan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat bersama-sama berhimpun di sini pada hari ini dan insyaAllah sampai esok. Dan Alhamdulillah juga kita telah disirapkan darah kita ini dengan nasyid-nasyid yang cukup bertenaga. Bila kita dengar saja nasyid semangat ni, tadi ada seorang sahabat kata semangat dari nasyid raya, semangat dari kampung. Tapi bila adanya nasyid-nasyid yang boleh membangkitkan semula semangat kita, roh kita, dan kita yakin insyaAllah rehlah masyid nanti kita akan lebih bersemangat. Walaupun kita nampak malam tadi ada di kalangan kita yang salah hajat, yang minta tengah hari ini ada hujan dan naik sejuk sikit katanya. Kerana Ustaz, masa peperangan Badar itu hujannya turun renyah-renyah. Tapi Alhamdulillah nampaknya Allah Ta'ala tidak mengizinkan setakat ini, dan kita mohon mudah-mudahan ianya tetap cerah dan ianya akan tetap membakar kulit kita, dan ianya akan memberi sedikit siksaan kepada kita. Mudah-mudahan kita berada dalam zon yang tidak selesai. Seperti mana yang telah disebut tadi Ustaz Zamri, kita berada dalam zon yang cukup selesai. Kita solat pada hari ini pun solat duha, tak nak solat duha kat bawah, sebab di atasnya lebih sejuk. Malahan ada juga di kalangan kita yang sejuknya tak boleh, panasnya tak boleh. Jadi tak tahulah nak duduk kat mana. Tapi Alhamdulillah kita mencabar diri kita, dan kita harap mudah-mudahan insyaAllah dengan adanya rehlah masyid nanti akan mengingatkan kembali pada peristiwa sejarah yang telah berlaku di dalam peperangan Badar, yang telah berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Gaza dan sebagainya. Bagaimana mereka menghadapi saat-saat genting dalam keadaan sejuk, dalam keadaan panas dan sebagainya, kelaparan dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah berkaitan daripada apa yang telah disebut oleh Ustaz Zamri dalam kuliah subuh tadi, bagaimana untuk melahirkan pemuda, pemudi, remaja, belia dan sebagainya itu. Kita nak lahirkan belia-belia yang cukup mantap. Kita tengok pada hari ini, Masya Allah, remaja kita, belia kita cukup susah hati, ya. Dan telah dibentakkan oleh kita bagaimana belia-belia itu boleh membawa risalah hasil daripada pendidikan yang telah dibawa oleh para sahabat Rasulullah sendiri, para sahabat Rasulullah dan seterusnya, diturunkan sampai ke kita pada hari ini. Dan di antara perkara yang paling penting yang telah disebut sini, iaitu kita nak bicarakan tentang beberapa sifat orang yang cemerlang, beberapa sifat dai yang hebat, beberapa sifat yang kita cuba jadikan dia ini sebagai satu sifat di dalam sifat kita. Oleh itu lahirlah yang disebut sebagai 10 sifat ciri-ciri pribadi Muslim, yang mana memang selalu kita ulang-ulang. Di antara perkara nak bentuk dan nak didik rumah tangga Muslim, walaupun di kalangan kita pada hari ini sudah sampai ke tahap umurnya, Alhamdulillah sebahagian di kalangan kita sampai ke tahap umur itu terus kahwin. Tetapi di kalangan kita sampai tahap umur masih tak boleh nak kahwin, ya. Jadi nak sampai sebelum Baitul Muslim itu
Tak dapat tidak. Yang pertama sekali istilah fardul muslim. Kerana kita nak impikan sesuatu yang lebih besar. Orang tanya boleh ke Ustaz? Boleh ke lambat Ustaz? Nak tegak lalu-lalu Islam dan sebagainya. Kalau ikut sistem ini Ustaz, lambat. Maka di dalam satu bab yang lain kita sebut jangan tergopoh gapoh. Karena gopoh gapoh itu sebahagian daripada sifat-sifat syaitan. Siapa? Kerana inilah jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan inilah juga jalan yang dibawa oleh para sahabat. Membentuk sehingga lahirnya generasi yang telah disebut begitu hebat. Kita kampung, umur 12 tahun, umur 18 tahun, umur 15 tahun, umur 24 tahun, umur 40 tahun. Kadang-kadang kita pun rasa cemburu, dah 43 tahun. Tapi macam Ustaz Damri kata tadi lah, masih terkiar-kiar ni. Orang umur 40 tahun sudah berjaya memimpin, malahan boleh menggegarkan satu empire yang lain dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lahirkan generasi yang begitu tidak dapat tidak. Ayahnya, bapaknya, maknya, keluarganya itu sudah terbentuk. Jadi oleh itu pada hari ini benda yang paling penting kepada kita itu untuk kita membentuk diri kita. Dan benda yang pertama yang telah disebut di dalam 10 ciri-ciri pribadi muslim ini iaitu yang paling penting sekali berkaitan dengan akidah, pegangan. Ya, kepentingan dalam bentuk pribadi dan jati diri seorang muslim sejati. Apa kepentingannya? Kita tengok dulu. Supaya kita sentiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jalan. Ramai orang pada hari ini mencari-cari di mana jalan untuk nak bawa kepada matlamat yang dia nak. Ada orang yang memilih rakan, ada orang yang memilih satu sistem lain, ada orang yang memilih cara hidup lain selain cara hidup Islam, menyebabkan kehidupan mereka terumbang ambing dan capai matlamatnya itu sebenarnya bercanggah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita perlu membentuk diri kita supaya matlamat kita, jalan kita adalah betul? Kerana dalam Islam ada 3 persoalan yang cukup penting untuk kita jawab. Yang pertama, dari mana kita datang? Kita datang dari mana? Kalau kita tanya kepada pelajar sekolah, daripada mak saya. Saya tanya anak-anak kecil pula katanya daripada mak saya. Lepas tu mak pula jawab, daripada mana? Keluar tingkap. Tak diperjelaskan dengan cara yang betul, menyebabkan anak pun jadi bengong. Maaf aku nak sekedar sikit. Dia jadi macam pening. Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi selepas kita hidup di atas muka bumi ini? Setelah dilahirkan, kita hidup atas muka bumi ini tak kira lah 10 tahun, ke 20 tahun, ke 30 tahun, ke 43 tahun, ke 90 tahun, ke? Kemana kita akan pergi? Dan kenapa kita diutuskan? Kenapa kita dilahirkan ke atas muka bumi ini? 3 persoalan yang tak dapat lari dalam kehidupan kita. Tak kira lah dia siapa. Jadi kalau kita tanya benda itu, ini akan membentuk hati kita dan jiwa kita. Melihat balik pada diri kita sendiri. Siapa saya sebenarnya? Adakah saya anak ayah? Adakah saya ini sama dia? Jadi benda ini menjadi satu persoalan kepada kita dan memerlukan kepada jawapan. Dan jawapan yang paling jelas itu dijawab oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Okey? Dalam kehidupan kita. Kita perlu membentuk supaya kita dapat petunjuk ilahi. Yang kedua, kepribadian dan identiti dari Muslim berbeza dengan orang lain. Apabila kita hidup di atas muka bumi ini, lahir saja sudah berbeza. Kita nak kahwin itu sudah berbeza. Kita nak kahwin bukan seperti mana yang telah disebut. Dan maaflah sebut banyak tak kahwin. Banyak di kalangan ini yang belum kahwin, yang dah kahwin pun apa salah. Islam telah meletakkan bahawa kalau kita nak kahwin pun ada petunjuk daripada Al-Quran. Tak seperti mana yang telah disebut-sebut oleh lagu Ulul Kasum. Kan? Dimulakan dengan apa tu? Fanazratun, dimula dengan pandang-pandang. Fantisamun, lepas pandang-pandang senyum-senyum.